Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan puan yang amat dihormati, saudara-saudara yang amat dikasihi semua. Selamat datang ke channel ini dan kepada yang baru, selamat bergabung admin ucapkan. Satu lagi isu hangat ataupun satu lagi ulasan menarik yang sangat menarik perhatian saya, yang saya nak kongsikan kepada anda semua. Di kalangan netizen, di kalangan subscriber di dalam channel ini, rakan-rakan keluarga, ada bertanya tentang status Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia hari ini, ataupun PMX. Status beliau sebagai Perdana Menteri, pemimpin kerajaan. Adakah akan bertahan sehingga pilihan raya umum ke-16 nanti? Nah, ini adalah satu persoalan yang sangat menarik. Kita tahu bahwa sokongan yang diterima Anwar Ibrahim hari ini sangat kukuh dan tidak akan dapat dijatuhkan. Di samping parti-parti politik daripada Sabah, Sarawak yang mengisytiharkan sokongan terhadap Anwar Ibrahim sehingga PRU 16. Namun, apa pula akan berlaku pada PRU 16? Adakah Anwar akan tumbang? Adakah Anwar akan digulingkan? Adakah Anwar akan kalah? Ataupun Anwar akan meneruskan perjuangannya sebagai Perdana Menteri ke-11? Nah, saudara-saudara, menurut satu perkongsian daripada Syabuddin, PMX sukar kekalkan kuasa sebab utamanya UMNO dijangka kalah lebih banyak kerusi. Ini pasti satu perkongsian yang mengejutkan UMNO, terutamanya Presiden UMNO sendiri Ahmad Zahid Hamidi. Ketika pulang ke kampung sempena Hari Raya baru-baru ini dan sempat beraya di 3 negeri, Perak, Selangor, dan Negeri Sembilan. Antara pertanyaan yang kerap disuakan kepada saya oleh kawan-kawan dan saudara mara ketika berbual sambil menikmati pelbagai juadah raya ialah, mampukah PMX bertahan lagi selepas PRU 16 akan datang? Soalan susulan berikutnya yang kerap menyusul pula, parti mana lebih berpotensi untuk menang paling banyak kerusi? Meskipun PRU 16 hanya akan diadakan pada 2027, yaitu lebih 3 tahun daripada sekarang. Saya kira maksud di sebalik banyaknya soalan seperti itu ditanyakan adalah kerana ramai yang tidak begitu yakin lagi kerajaan yang ada sekarang mampu terus bertahan berdasarkan prestasi semasa serta banyaknya isu-isu dan serangan pihak lawan yang gagal ditangani dengan berkesan. Perkembangan semasa, terutama daripada keputusan PRN 6 negeri yang lalu, ternampak turut berlaku peralihan sokongan penyokong PH yang mula meninggalkan gabungan tersebut. Secara logiknya, kalau ramai masih yakin kerajaan Madani ini mampu terus bertahan, soalan seperti itu pastinya tidak perlu ditanyakan lagi. Dalam semua soalan tersebut, berdasarkan penilaian saya yang selalu pergi ke tempat ramai orang, pergi ke banyak tempat dan bertemu orang ramai, sambil memerhati sikap kebanyakan rakyat terhadap kerajaan, secara jujur saya dapati tidak mudah, bahkan mungkin amat sukar bagi PMX mempertahankan jawatannya untuk penggal kedua. Meskipun PMX kini menerajui kerajaan dengan sokongan agak selesa 147 ahli parlimen, ditambah lagi 6 MP bersatu yang mengalih sokongan, harus kita sadar bahwa PRU 15 tidak ada di mana-mana parti atau gabungan yang menang dan mampu menubuhkan kerajaan secara bersendirian. Daripada 222 kerusi parlimen yang ada dalam negara, PH menang 82 kerusi, PN 74, BN 30, dan selebihnya dimenangi parti-parti lain termasuk JRS di Sabah dan GPS. Daripada 82 kerusi PH, DAP memiliki 40, PKR 31, Amanah 8, APKO 2, dan satu lagi kerusi atas nama Syed Saddiq, Syed Abdurrahman melalui persefahaman PH dengan mudah. Bagi PN pula, daripada 74 kerusi yang dimenangi, 43
kemenangan PAS dan 31 oleh Bersatu. Sementara 30 kursi yang dimenangi BN, 26 adalah UMNO, MCA2, MIC dan PBRS masing-masing 1 kursi. Berjayakah PMX menjadi Perdana Menteri? Selain bukan kerana cukup jumlah yang dimenangi, PH secara sendirian berhak. Nah, saudara-saudara, persoalannya pada PRU16. Kalau ada peralihan sokongan daripada PH kepada PN, adakah penarikan ataupun magnet yang menarik sokongan PH itu adalah daripada parti Bersatu? Andai kata kalau Bersatu yang bersama-sama dengan Pakatan Harapan pada PRU16 nanti, mungkinkah itu kita boleh kata menjadikan satu lagi ulasan ataupun persoalan yang menarik. Nah, apa komen Anda berkaitan dengan isu ini? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini. Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan yang amat dihormati. Yang di Pertuan Agong 17 Sultan Ibrahim telah bertitah sebelum ini. Sudah banyak titah yang di Pertuan Agong dan perlu dijunjung. Kerana kita sebagai rakyat Malaysia sudah menjadi tanggungjawab kita untuk menjunjung titah yang di Pertuan Agong. Apalagi nak melawan, apalagi nak menghina Agong. Nah, berkaitan dengan kes baru-baru ini yang kita dengar ada penghinaan terhadap Agong, sudah pasti perkara ini amat kita tolak. Nah, akhirnya satu artikel yang berkongsi, enggan doakan Agong, pemuda PAS Selangor serah pada PDRM. Pemuda PAS Selangor menyerahkan sepenuhnya kepada PDRM untuk menyiasat dan mengambil tindakan lanjut ke atas bekas ahli jawatan kuasa mereka yang terpalit dengan isu Raja-Raja Melayu. Setiausaha Pemuda PAS Selangor, Aubidullah Fahim, berkata, parti itu sentiasa menjunjung tinggi institusi diraja negara ini selaras dengan apa yang terkandung dalam perlembagaan. Katanya, kenyataan dibuat Hezri Yassin baru-baru ini tidak mewakili pendirian PAS, malah bertentangan dengan dasar perjuangan mereka. Justru, kata Aubidullah, pemuda PAS Selangor menyerahkan isu tersebut kepada pihak yang berkenaan, sama ada polis atau badan yang ada dalam parti terbabit. Pemuda PAS Selangor menyerahkan kepada jawatan kuasa tata tertib PAS untuk mengambil sebarang tindakan yang wajar sekiranya tindakan saudara Hezri itu melanggar disiplin parti. Bagi melunasi proses undang-undang, kami memberi sepenuh kepercayaan kepada PDRM bagi menjalankan siasatan selanjutnya, kata Aubidullah. Beberapa hari lalu, tular hantaran seorang ahli PAS dikenali sebagai Hezri Yassin yang menceritakan bagaimana dia tidak menandatangan untuk mengaminkan doa buat Sultan Johor yang kini berkhidmat sebagai yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Makna kata, seorang ahli PAS yang dikenali sebagai Hezri Yassin yang menceritakan bagaimana dia tidak menadakan tangan untuk mengaminkan doa buat Sultan Johor. Dan daripada itu, tuan-tuan dan puan yang amat dihormati, melalui satu entry Twitter X ataupun entry X bukan Twitter, maafkan saya, daripada Buletin RMS dengan caption patutlah anti Sultan Johor. Sambil di dalam caption tersebut di bawah adalah gambar seorang lelaki bersama dengan Sanusi. Kalau kita lihat gambar lelaki ini sama kita boleh kata mungkin dia adalah Hezri Yassin yang bersama-sama dengan Sanusi melalui entry X Buletin RMS. Nah, di dalam ruangan komen berkata, dia ada Sultan lain rupanya. Ada kata di sini, harap Sultan Johor bagi game over. 2 ekor jibaok. Oh, tu dia. Bersultan di mata, beraja di hati. Manusia tak sedar diri, hipokrit, rasa diri dia sahaja terbaik. Nah, saudara-saudara, menurut perkongsian daripada Buletin RMS ini, rupanya Hezri Yassin bersama-sama dengan Sanusi. Namun kita tidak tahu gambar ini
waktu bila dan apa berbincangan dalam gambar ini. Tetapi dalam perkongsian daripada Malaysia kini, enggan doakan Agong, pemuda PAS Selangor akhirnya serah kepada PDRM dan berkata bahawa kenyataan dibuat Hezri Yassin tidak mewakili pendirian PAS. Nah, saudara-saudara, apa komen Anda? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini.